Kami menerima tema Malaysia Prihatin dan kami memilih tajuk Keprihatinan Malaysia dalam masalah keuangan yang dihadapi oleh pelajar. Dr. Rashidah binti Mamat merupakan pensyarah bagi kursus SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Ahli kumpulan 11. Anis Shazwina binti Hazrul, Nur Syafiqah binti Zaini, Anis Najwa binti Mio Rosli, Anis Zulaiha binti Muhammad Saleh, Siti Raudah binti Abdul Razak dan Nur Maisara binti Muhammad Nasir. Ramai pelajar yang menghadapi isu dari segi kewangan ketika ingin menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Faktor utama bantuan kewangan diusahakan kepada pelajar adalah kerana latar belakang keluarga pelajar yang berpendapatan rendah, ibu bapa mempunyai tanggungan yang ramai dan pelajar seorang anak yatim atau yatim piatu. Bantuan kewangan daripada pihak kerajaan negeri, badan berkanun dan yang terakhir agensi swasta (NGO). Seterusnya adalah objektif pemberian bantuan kewangan. Antara objektifnya adalah dapat memaju dan memperbaiki peluang-peluang pendidikan di kalangan rakyat. Seterusnya, meningkatkan bilangan kemasukan pelajar di dalam institusi pengajian tinggi. Menggalakkan pelajar cemerlang untuk menyambung pelajaran. Yang keempat, memajukan negara, memudahkan persediaan pelajar untuk ke institusi dan yang terakhir, merealisasikan impian pelajar. Matlamat pemberian bantuan kewangan kepada pelajar antaranya ialah memberikan motivasi kepada pelajar, membantu pelajar yang kurang berkemampuan, mengelakkan pelajar berhutang selepas tamat tempoh pengajian dan membuka peluang pekerjaan kepada pelajar. Kepentingan pemberian bantuan kewangan terbahagi kepada dua, kepentingan kepada pelajar dan juga kepentingan kepada negara. Antara kepentingan kepada pelajar ialah dapat memberikan motivasi kepada pelajar, pelajar dapat bersaing secara sihat, dapat memberikan peluang kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, dapat membuka peluang pekerjaan kepada pelajar dan pelajar berpeluang menyambung pengajian ke luar negara. Kepentingan pemberian bantuan keuangan kepada negara, yang pertama, dapat membanggakan nama negara. Yang kedua, dapat menaikkan nama negara ke peringkat antarabangsa. Yang ketiga, dapat mengurangkan kadar pengangguran di dalam negara. Yang keempat, dapat mengurangkan bilangan rakyat yang disenarai hitam. Dan yang terakhir, negara kita dapat berdaya saing dengan negara maju yang lain. Beasiswa kerajaan. Antara contoh beasiswa kerajaan ialah Beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Beasiswa ini antara beasiswa yang terkenal di kalangan para pelajar kerana ia menawarkan pelbagai program di bawah beasiswa ini. Antara program yang ditawarkan ialah program Ijazah Dalam Negara (PIDN) dan program Jepun, Korea, Jerman, Perancis (JKPJ) serta program-program yang lain. Manakala untuk beasiswa swasta pula ialah contoh yang dapat diberikan Beasiswa Tenaga Nasional Berhad (TNB). Beasiswa ini dikhususkan kepada pelajar bidang kejuruteraan serta pelajar bidang perakaunan. Syarat kelayakan untuk memohon beasiswa memberikan kepada semua peringkat pengajian iaitu diploma, STPM dan seterusnya, ijazah sarjana muda dan Doktor Falsafah PhD. Syarat yang paling penting untuk memohon mestilah warga negara Malaysia. Selain itu, cara permohonan. Disebabkan oleh wabak COVID-19, kebanyakan permohonan beasiswa dilakukan melalui atas talian. Pelajar perlu memohon beasiswa melalui laman seseorang rasmi dan mengisi barang-barang yang dikenakinya. Pihak kerajaan juga menyediakan beberapa bantuan hadiah galakan kepada pelajar di bawah pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat iaitu Prihatin. Antaranya ialah bantuan pakej pilihan data. Disebabkan pandemik ini juga, banyak sektor terjejas termasuklah sektor pendidikan. Hal itu, kerajaan memberikan bantuan pakej ini kepada pelajar, khususnya pelajar B40.
Hal ini untuk membantu pelajar B40 menghadapi proses pembelajaran secara talian. Terdapat 3 jenis beasiswa yang ditawarkan kepada pelajar. Yang pertama, beasiswa penuh di mana pelajar tidak perlu membuat pembayaran balik dengan syarat lulus dengan cemerlang. Contoh bagi beasiswa ini adalah beasiswa daripada Yayasan Sarawak. Beasiswa kedua adalah beasiswa boleh ubah di mana pihak penaja akan menetapkan sama ada pelajar perlu membuat pembayaran balik ataupun tidak. Contoh ialah beasiswa daripada Yayasan Bank Rakyat. Beasiswa ketiga adalah beasiswa yang telah ditetapkan kadar peratusan. Contohnya seperti 75% adalah beasiswa dan 25% adalah pinjaman, di mana 25% perlulah dibuat pembayaran balik. Contoh beasiswa ini adalah beasiswa pinjaman Kerajaan Negeri Sarawak. Daripada pengalaman kami juga merupakan salah seorang pelajar yang menerima bantuan kewangan tersebut. Antaranya ialah hadiah galakan. Kami menggunakan hadiah galakan tersebut untuk membayar yuran dan membeli beberapa kelengkapan untuk belajar. Selari dengan slogan Malaysia Prihatin, keprihatinan pihak-pihak yang terlibat terhadap masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar Malaysia amatlah membanggakan. Kami berharap agar inisiatif ini akan diteruskan untuk generasi akan datang. Implikasi daripada wujudnya bantuan beasiswa dan bantuan galakan one-off ini adalah ia membolehkan mana-mana pelajar untuk memohon jika ingin melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Selain itu, ia juga dapat memberi galakan kepada pelajar yang cemerlang tetapi kurang berkemampuan dan isu taraf pendidikan antara golongan kaya dan juga miskin tidak akan wujud. Maka, akan lahirlah ramai anak-anak bangsa yang berilmu pengetahuan tinggi. Rumusannya, antara bantuan kewangan yang diberikan kepada para pelajar adalah bantuan beasiswa dan bantuan galakan one-off. Bantuan galakan one-off ini merupakan inisiatif kerajaan dalam usaha untuk menghadapi pandemik COVID-19. Terdapat pelbagai jenis beasiswa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan dan swasta untuk para pelajar di Malaysia dan ianya haruslah mencukupi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Pihak kerajaan dan swasta mewujudkan bantuan-bantuan beasiswa dan bantuan galakan one-off ini adalah dengan matlamat untuk memajukan dan memperbaiki peluang-peluang pendidikan dalam kalangan rakyat Malaysia serta meningkatkan bilangan kemasukan pelajar di dalam institusi pengajian tinggi.